Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mohon perhatian. Sebelum mula dan memastikan program ini berjalan dengan lancar, kami ingin memberitahu kepada para hadirin supaya dapat bekerjasama dalam acara program ini. Para hadirin disarankan untuk memadamkan mikrofon ketika diskusi diadakan. Para hadirin boleh memberikan sebarang soalan jika ada di ruangan sembang atau chat. Soalan akan diajukan secara terus atau akan dikumpulkan untuk sesi soal jawab bersama hadirin. Kerjasama daripada para penonton amatlah dihargai. Majlis akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para hadirin sekalian. Okey. Majlis akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Jadi bagi memberkati program kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan seorang jejaka yang kacak lagi berstyle untuk membaca bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana wa abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nikmah wa abwaabal rizki wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ke hadratmu kami menadah tangan memohon berkatan daripada-Mu, ya Allah. Kau berkatilah majlis program kami pada malam ini. Adaptasi pendidikan dalam kehidupan graduan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru dan pesyarah-pesyarah kami, dosa kawan-kawan dan sahabat-sahabat kami, serta seluruh muslimin dan muslimat. Ya Allah, berikanlah kami kejayaan dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, berkatilah ilmu dan bakat kelebihan kami dunia akhirat. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, masukkan kami ke dalam syurga bersama-sama iman. Ya Allah, jauhkan diri kami semua ini daripada siksaan dan azab api neraka-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan berterima kasih kepada jejaka tadi di atas bacaan doa itu. Semoga majlis kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Amin. Amin, amin. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin sekalian yang sudi menjadi penonton setia kami pada malam ini yang bersiaran secara langsung di aplikasi Google Meet. Yang dihormati penyelia industri dari UKM, Encik Roslan bin Abdul Salam dan Puan Rosmalinda binti Abu Samah, dan penyelia industri dari Bakat Puan Siti Nur Fadila binti Zulkifli. Yang dihormati para panel kita, Muhammad Fadil Al-Hakim Osmawi atau lebih mesra dipanggil Abang Fadil, dan panel kedua kita Nur Fatia Afifah binti Hasbullah atau lebih mesra dipanggil Cikgu Tia atau Tia Theater. Okey, sebelum tu saya akan membaca sedikit sebanyak kejayaan saudara Fadil dalam dunia teater. Beliau pernah memenangi tempat kedua anjuran FPM Got Talent 2017. Nasa, awak rasa panel kita ni hebat ke tak? Dah tentulah hebat. Dengar pun Naib Johan kan tadi? Kan, bukan tu saja, panel kita ni juga pernah menjuarai pidato FITA 2017 mengalahkan pemidato kebangsaan. Bayangkan, beliau boleh pemidato kebangsaan. Betul? Jadi macam wow, betul-betul hebatlah panel kita pada malam ni. Panel jemputan kita ni memang hebat. Beliau juga pernah dijemput memberi perkongsian ilmu berkaitan kebudayaan bagi Persatuan Perseni UiTM Puncak Alam. Wow. Saya tak boleh nak cakap apa pasal panel kita ni memang hebat. Kalau saya nak rungkaikan semua biodata dan kejaya-kejaya panel kita malam ni memang takkan habis. Satu buku pun tak cukup untuk kita rungkaikan panel kita tu. Baik, betul. Panel kita bukan kaleng-kaleng tau. Untuk panel kedua, kita akan serahkan kepada Nasaruddin untuk memberitahu kejaya-kejaya panel kita yang kedua ni. Nasaruddin, boleh? Untuk panel kita yang kedua ni adalah Nur Fatiah Afifah binti Hasbullah, atau senang dipanggil
Kak Tia ataupun Cikgu Tia, ataupun di semasa college kita panggil dia Tia Theater. Jadi saya nak bagi tahu kejayaan beliau dalam dunia teater. Sepanjang dia berada di dalam dunia teater, dia telah masuk daripada segi pengurusan, yakni dia pernah mengurus lebih 25 acara dalam masa 8 bulan. Daripada 2019 sampai 2020, sampai sekarang pun masih lagi mengurus acara. Betul tak Fazilah? Betul Nasal. Kita pena jemputan kita ni bukan kaleng-kaleng orang lah kita nak cakap. Lama. Bukan calang-calang. Ya, kita bangga sebab kita boleh jemput panel-panel yang cukup hebat, yang banyak pengetahuan dalam bidang teater ni kan. Betul. Kalau kita nak bagi tahu pun banyak lagi sebenarnya dia menguruskan, contohnya daripada segi production management, daripada event management dan juga artistic management pun dia pernah buat juga. Jadi dengan ini kita cuba tanya panel pertama dan panel kedua kita, apa khabar ada orang? Ada orang ada kat sini tak? Okay, kita mulakan dengan Abang Fadil. Ada tak kat sini? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya, Abang Fadil ada dekat sini. Baik. Apa khabar saudara Fadil kita? Alhamdulillah, siap walafiat andaknya yang adik apa? Fadilah dengan Nasa sihat walafiat, alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. 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 Semoga kita dirahmati Allah Taala. InsyaAllah. Okey, bagaimana pula dengan Yang kedua, panel kedua kita? Okey, baik. Jadi dekat sini tak? Kak Tia? Tu dah nampak dah. Ini saya. Hello, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita nak tanyakan khabar saudari Kak Tia. Jadi apa khabar saudari? Okey, Alhamdulillah. Sihat walafiat dan salam luar biasa hebat semua. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Rasa aura kebahagiaan kat sini dah mula terasa Aura dia tu, Masya Allah. Hebatlah moderator semua ni. Biasa-biasa je. Okey. Cikgu kita Fadil boleh dengar jelas tak suara kita orang? Alhamdulillah, boleh dengar dengan jelas. Cuma mungkin internet kot yang ada start sikit kadang-kadang tu. Tapi okey. Faham? Baik. Semoga Okey. dimudahkan insya-Allah. Ucapan terima kasih dan selamat datang diucapkan lagi sekali. Untuk seperti yang sedia maklum, topik diskusi kita pada malam ini adalah diskusi teater. Adaptasi pendidikan dalam kehidupan graduan. Betul tak Zila? Betul tu Nasa. Okey, kita akan tanyakan beberapa soalan kepada panel-panel yang hebat ni. Okey, soalan yang pertama kita bagi kepada saudara Fadil dulu. Apakah punca dan sejak bila keterlibatan awal dalam pendidikan teater ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua. Syukur Alhamdulillah kerana kita dapat jumpa pada program kita pada malam ini. Jadi sememangnya terlebih dahulu jutaan terima kasih kepada pengacara majlis Nasaruddin dan Zila atas pengacara yang sangat bagus, yang sangat hebat menyampaikan ucapan Kemudian kepada yang lain juga, kepada yang lain juga sememangnya hello, dapat dengar ke suara? Dengar. Dengar. Hello? Sekejap. Hello? Coverage kot. Hello? Okey. Hello? Dapat dah? Okey, dapat. Okey, jadi sememangnya jutaan terima kasih kepada barisan-barisan pensyarah-pensyarah, pelajar-pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, UiTM, Persatuan Bakat dan juga semua orang-orang hebat dalam ni lah. Okey, jadi nama diberi saya Muhammad Fadil Al-Hakim bin Osmawi. Berusia 20 apa Okey, nantilah 27 tahun. Anak ke-6 daripada 6 orang adik-beradik. Menetap di Ampang, Kuala Lumpur. Sedikit sebanyak pengenalan tentang diri saya.
keterlibatan saya dalam bidang seni teater, ianya bermula ketika sejak di bangku sekolah menengah. Pada umur saya 13 tahun ketika itu, tingkatan 1. Pada masa itu sememangnya saya bersekolah di Kuala Lumpur kan. Di kawasan kalau kawasan perumahan tu mungkin kalau mungkin pernah tahulah kawasan Taman Maluri, Ceras, dia kawasan sekolah tempat saya lah tu. Saya mendapat pendidikan awal sekolah rendah di SK Desa Pandan. Masa tu saya pernah terlibat secara langsung dalam seni persembahan di sekolah. Tapi dia tidak dipanggil teater. Dia satu persembahan sekolah yang ada cikgu yang akan mengajar. Kita nak kena berlakon menari tu, saya menjadi watak melakonkan watak dalam cerita Hindustan. So kita menyanyi, so dia adalah jadi watak Syaruhan, ada watak Amitabh Bachchan, begitu. Okey. Jadi sememangnya pada masa sekolah rendah, untuk pengetahuan semua, saya pernah terlibat dalam bidang pengacaraan di RTM 1. Kalau mungkin siapa yang pernah dengar, pada siapa yang umur dalam ni, dalam lingkungan 25-26 pernah dengar rancangan Rakan Pintar. Itu sebuah rancangan di pengacaraan di RTM 1. Kemudian saya terlibat sekali dalam bidang yang sama, tapi untuk pengacara Hari Kanak-Kanak Sedunia 2005 bersama rakan pengacara saya yang nama dia Rauda Nazran, dan juga pada 2006 tingkatan 4 macam tu lah, saya terlibat bersama Hafiz Amidun, pengacara bagi Hari Kanak-Kanak Sedunia. Okey, bicara tentang teater, sebenarnya sejak di sekolah rendah tu saya sudah belajar secara tak formal seni persembahan. Okey. Meningkat sahaja sekolah menengah, iaitu pada bermula tingkatan 1 tadi, saya Allah Senang Muhammad, terlibat dengan cikgu suruh buat macam pantomime. Okey, mungkin pernah dengar sebuah teater pantomime di mana bahasa senang dia, kita ada satu jalan cerita, so akan ada narrator yang membaca, so kita berlakon atas pentas, berlakon, kita turun. Okey, narrator akan baca lagi. Macam tu lah kurang lebih, macam pantomime macam tu lah. Okey, saya dah mula begitu. Membuat pengacaraan itu, bukan pengacaraan, bidang lakonan teater sebegitu. Meningkat saja tingkatan 3. Tingkatan 3, cikgu telah memberi amanah pada saya untuk mengarah sebuah teater pantomime sekolah. Jadi saya penulis skrip. Saya lah mengambil pengalaman daripada sekolah rendah yang saya masuk bidang pengacaraan di RTM 1 tu. Saya belajar tengok balik skrip tu macam mana nak buat. Tingkatan 3, saya sudah menulis skrip sendiri untuk teater tersebut yang dipentaskan di sekolah. Saya yang mengajar para pelakon sendiri, pelakon-pelakon sekolah, bukan semua yang pandai berlakon kan. So kita pilih selection lah kan. Kemudian tingkatan 3 dah boleh buat ni. Dah boleh buat apa? Saya ada kawan baik kan dengan cikgu sekali, pilih siapa pelakon ambil. Ni boleh berlakon, ni boleh berlakon. Masa zaman tu, siapa yang era 2007, 2008, 2009 tu popular dengan satu tarian shuffle. Yang tarian kaki-kaki tu, seret tu kan, shuffle. Saya pun terlibat masa tu. Jadi, siapa yang budak pandai bershuffle ni, ada bakat menari kau ni. Dia tu. Ada bakat menari kau ni kan, shuffle kan. Lepas tu, liquid lah, mak saya boleh saya buat pula. Okey, liquid, Titanic kan. Jump style tu zaman Asta Republic tu zaman-zaman saya. Jadi yang menari, yang boleh menari macam tu saya ambil untuk berlakon sebagai watak macam penari dan bergerak gaya di atas pentas. Yang berlakon lah. Jadi saya akan buat untuk satu pemilihan. Bermula tingkatan 3, kemudian diteruskan lagi sehingga ke selepas hingga sekolah tingkatan 5 tu, saya sambung tingkatan 6 di sekolah menengah tadi SMK Taman Maluri. Kemudian saya berpindah ke sekolah Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Di Aminuddin Baki pula saya terlibat pula dengan DK Barat. DK Barat menang tukang karut terbaik Zon Pudu. Pada masa itu orang Kuala Lumpur, tapi
tapi mungkin kerana minat yang mendalam pada set-set Kelantan dia. Okay. Ambo belajar juga lah bahasa Kelantan ni. Nak kacak Kelantan seperti nak kacak tak jadi. Walah, okey. Okey. Wow. Okey. Jadi sememangnya dalam bidang Dikir Barat. Dikir Barat pun untuk pertama semua, dia satu bentuk seni persembahan teater juga. Sebab teater ni luas. Teater ni bukan semestinya berlakon apa semua. Tarian pun sebuah teater. Di Dikir Barat, okey, kita nampak dia ada jalan cerita, dia ada satu penjalan pun satu pementasan teater kebudayaan negeri. Okey. Dan sebagainya. Teater ni luas. Lepas tu saya juga terlibat lagi masa tingkatan 6 tersebut menjadi penyanyi Boria. Boria selalu terkenal dekat utara kan. Ada Boria miskin kaya kami macam tu kan. Ya, satu bentuk persembahan teater. Okey. Kemudian sedikit diringkaskan, selepas tamat tingkatan 6 tersebut, saya mendapat tawaran untuk sambung belajar di UiTM Shah Alam dalam sebuah bidang dipanggil pengurusan taman dan amenity. Bidang ni bidang yang belajar dalam bidang pelukisan, macam bidang arkitek, landscape saya belajar. Okey, masa belajar di UiTM Shah Alam tersebut, masa tu 2014, saya dah masuk UiTM, degree UiTM 2014. Pada masa itu, umur saya 20 tahun. Jadi, masa saya belajar tu, saya dah mula terlibat dalam lakonan-lakonan teater di sana. Dan saya sudah mengembangkan bakat saya dalam bidang pengacaraan lah. Maksudnya saya gilap lagi bakat saya dalam bidang pengacaraan. Jadi, saya berlakon teater tu, berlakon teater untuk persembahan. Kalau di UiTM Shah Alam ada satu projek dia panggil Projek Kamu. Projek Kamu ni dia teater berdurasi dalam 30 minit, 45 minit. Ada satu pentas lah. Okey, Projek Kamu. Kemudian pada masa itu saya terus mengembangkan bakat saya dalam bidang pengacaraan. Dan saya punya naluri hati tu, orang kata kita macam mana, minat dalam bidang seni. Tapi tadi saya belajar bidang landscape arkitek yang design taman apa semua. Bagus, sangat hebat bidang tu. Tapi saya sendiri, ni peribadi, saya sendiri yang rasa nak belajar bidang yang khusus untuk kesenian dan kebudayaan. Okey. Jadi selepas masa tu dah degree dah. Okey. Kemudian pada tahun 2014 kan. Saya masih masa 1. 2017 saya berpindah bertukar bidang ke bidang sarjana muda teknologi kreatif kepujian teater. Maksudnya apa? Kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian, kan? Maksudnya abang panggil abang Fadil lah. Okey, kalau yang umur sama kita tak masalah. Okey. Jadi maksudnya apa yang abang nak beritahu ialah tadi abang dah belajar satu bidang yang lain tau. Bidang lain dah degree lah. Tapi kerana naluri tau. Kita mulut boleh tipu, tapi hati tak boleh. Gitu. Jadi abang minat sangat bidang seni. Minat sangat sebab daripada sekolah rendah kan kita dah boleh berlakon, menari, shuffle ke buat skrip apa semua. Jadi kita rasa nak betul-betul belajar khas untuk bidang yang seni budaya ni, kebudayaan ni. Jadi abang minta dengan UiTM tukar bidang, kita minta baru punya. Maksudnya kalau ikut UPU baru punya. Di UiTM tersebut untuk minta bidang tersebut, alhamdulillah dapat dalam bidang sarjana muda teknologi kreatif kepujian teater di Fakulti Filem Teater dan Animasi UiTM kampus Puncak Perdana. Jadi apa kawan-kawan adik-adik sekalian, nampak tak? Kita tadi dah satu belajar benda lain. Bagi orang pada masa itu, abang buang masa. Ayat dia lebih kurang kawan-kawan kan. Kau buang masa lah Dil. Kau baik kau kerja lah Dil. Dia macam tu lah. Tapi tu orang kata 1000 orang kata kita tak boleh, tak penting. Tapi kita kata, sendiri kata, aku boleh, aku mesti boleh. Kita mesti boleh. Okey. Jadi itu saja sedikit sebanyak tentang keterlibatan Abang Fadil dalam bidang seni teater.
Kalau ikutkan pencapaian tu banyaklah. Dan ada satu pencapaian yang agak lucu dan sedikit kelakar. Okey, mungkin korang pernah dengar 2019 ada sebuah teater. Ni kongsi sikit lah sebelum kita nak beralih kepada Cikgu Tia tadi. 2019 ada sebuah teater, honor stage, teater di UiTM kampus Puncak Perdana. Teater tersebut diarahkan oleh sahabat saya iaitu pelajar dinilai Edina M. Shah, dan saya adalah pelakon dinilai. Dalam teater tersebut, teater honor stage psychogenic. Teater ni adalah sedikit sebanyak teater yang antara yang terbesar juga, sebab dia teater final year project yang buat kita masa tu dah. Kita nak dapat markah, kita nak dapat pencapaian yang baik. Jadi pada masa itu, nak beritahu, kan, saya punya watak, kan, muka macam ni kan. Apa watak saya? Watak saya adalah seorang yang ada masalah mental sikit. Gila ya, ada masalah mental. Kerana saya punya tajuk tesis pada masa itu, impak dialog yang berkesan dalam watak Luqman, teater psikogenik. Saya mengkaji impak dialog tu. Okey, saya mengkaji impak dialog tu. Jadi ada satu video, okey. Sebenarnya, okey, saya memang sering dijemput untuk membacakan doa bagi banyak majlis, banyak program. Jadi pada masa itu, saya dalam, okey, saya watak orang gila tadi kan. Orang gila yang ada masa, dia jadi macam orang yang alim. Ada masa, dia jadi seorang yang, orang bahasa mudahnya, seorang transgender lah. Dia macam ada masa dia, sesungguhnya ketahuilah, mati itu adalah benar. Seksa kubur itu adalah benar. Tapi saya rasakan kita tak bisa betul mati lah. Semua orang mati. Kita cuma benda lain lah. Sesungguhnya mati itu benar. Dia watak yang begitu tau. Watak yang begitu. Jadi ada satu video yang diambil oleh rakan saya. Dalam video tersebut, dia sebenarnya dia ambil video. Saya pun tak tahu. Saya tak tahu apa-apa. Saya baca doa macam biasa. Ayat dia kurang lebih si pondan pun boleh pimpin bacaan doa. Macam tu kan. Jadi pada masa itu, video tersebut boleh tular di kalangan netizen. Di kalangan netizen, jadi pondan baca doa. Astagfirullahalazim. Okey. Lepas tu sampaikanlah ada harian Metro hubungi saya nak mengesahkan saya ni jantina macam mana. Ada M-Star Online ada call tapi tak dapat. Kemudian dia dapat berita pasal saya daripada ada rakan UiTM lah. Sebenarnya tu sehinggalah datang Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, untuk mengesahkan sendiri. Jadi status diri saya apa semua datang kat UiTM lah masa-masa tu. Nampak tak? Kisah di sebaliknya. Jadi ingat, kita ni dalam bidang seni, kita kena berani menghadapi cabaran dan bertanggungjawab untuk setiap perkara yang kita buat. Jadi atas rasa tanggungjawab itu, tanggungjawab itu, okey. Abang jawablah dengan abang jawab sendiri, abang dengan dia apa punya supervisor dan pegawai JAIS 3 orang ni yang kisah. Okey, ni antara cara-cara korang nak ni lah. So abang okey, untuk bagi yang menghadapi mungkin dalam kalangan 65 orang ni, mungkin korang buat satu, korang buat hanya untuk sonok-sonok. Tapi ingat, mata-mata yang melihat ni, tak semua orang suka kita. Okey. Jadi pada masa itu, yelah kan. Jadi abang mengakulah kesalahan diri abang dulu. Abang mengaku kesalahan diri abang. Abang kata, terlebih dahulu saya minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan saya minta jutaan maaf pada semua ni atas pelakunan saya tersebut. Dan saya tahu hukum dalam Islam salah menyerupai wanita. Saya tahu benda itu, saya minta ampun, minta maaf. Sebab saya hanya menjalankan tanggungjawab sebagai pelajar saja. Kemudian abang beritahu sebegini, sedikit lah. Saya kata abang kata masa tu, saya lelaki tulen. Tapi andainya saya betul-betul seorang transgender yang ingin bertaubat. Sebab dalam video tersebut saya baca doa. Jadi adakah saya akan dibenci selamanya? Sedangkan golongan-golongan yang lembut sebegini ataupun transgender dan sebagainya, bukannya kita tolak mereka masuk neraka, tapi kita kena sama-sama fikir tarik mereka masuk dalam syurga. Jadi itu antara hujah-hujah saya berikan pada pegawai JAIS. Lepas tu lepas kenyataan tersebut, pegawai JAIS keluarkan satu kenyataan.
Selesai, alhamdulillah. Nampak tak? Jadi itu sedikit sebanyak. Banyak juga dalam berapa minit? Oh, 10 minit. Okey. Jadi sikit banyak. Okey, itulah sedikit untuk permulaan ini. Mula pelibatan dan sehinggalah teater yang pernah memviralkan Abang Fadil. Sampai pegawai JAIS pun datang apa semua. Tapi ingat, untuk semua, kita insan seni. Kalau hati seni, jiwa seni, semuanya pasti ada seninya. Okey, saya serahkan kepada pengacara majlis, moderator kita. Terima kasih. Terima kasih panel kita. Banyakkan perkongsian yang panel kita bagi malam ni. Banyak juga yang kita dapat daripada panel kita kan. Daripada keterlibatan awal dia sampai dia ceritakan sampai penghujung dia sambung belajar tu, sampai dia bagi tahu apa cabaran-cabaran yang dia hadapi ketika menjalankan teater, apa yang jadi kat dia kan semasa menjalani pendidikan teater dahulu. Betul Nasa. Sekarang kita nak tahu pula panel kedua kita ni, Cikgu Tia kita macam mana, sejak bila beliau terlibat dalam pendidikan teater ini. Cikgu Tia boleh silakan. Baik, silakan. Okay, Alhamdulillah. Terlebih dahulu terima kasih kepada moderator kita, sangat hebat, dan salam hormat kepada para pensyarah, para pentadbir, pihak UKM, Main Bakat dan juga UiTM di hatiku. Tidak lupa juga kepada hadirin sekalian. Masya Allah. Sangat panas hari ini. Semoga hari ini kita dapat sedikit sebanyak ilmu. Okay, insyaAllah. Okay, berbalik pada soalan tadi. Puncanya bila? Okay, jujur kata, saya tidak memilih program teater ini. Kenapa pula kan? Okay. Saya merupakan seorang pelajar SPM daripada akaun. Dan juga STPM saya seorang pelajar sejarah. Tetapi ketika waktu kita nak memohon UPU, saya dengan sahabat saya seorang. Beliau memohon teater, saya memohon satu bidang seni lain. Dan bila keputusan keluar, Masya Allah, saya mendapat teater dan beliau mendapat apa yang saya nak. Tetapi bila hasil perbincangan bersama dengan keluarga dan juga dah buat soal isyarah dan sebagainya, buat kajian sedikit dengan teater, saya mula rasa minat dan ingin mengetahui apa itu sebenarnya dunia teater. Itu yang punca yang pertama, iaitu family dan juga satu kajian yang menarik untuk dikaji. Yang kedua, punca dia saya nak mencanggah dan juga nak atasi persoalan dan juga kata-kata orang yang kata orang yang berhijab ni, wanita berhijab ni, kalau masuk dunia teater mesti lara. Satu lagi mesti dia ni akan culture shock ataupun mesti dia akan lupa diri dia sendiri. So benda tu satu cabaran bagi saya, macam wow, aku suka cabaran ni. Aku nak buktikan tak semestinya orang berhijab, orang yang masuk dunia industri ni akan berkelakuan seperti berikut. Dan yang ketiga, sebab saya cinta seni. Saya memang sangat menyukai seni, sampai habis sekolah pun saya sanggup tunggu belah petang untuk bersama dengan cikgu seni untuk dapatkan ilmu seni dia. Saya memang sangat suka seni. Dan tetapi apa yang saya belajar dulu, dunia seni saya lain. Lebih kepada seni halus, seni reka bentuk. Tetapi yang ini seni persembahan. Jadi di sini timbul lagi persoalan. So ada 3 punca kenapa saya nak sangat masuk dunia teater. Dan keterlibatan awal saya dalam dunia seni ini, rupa-rupanya bila kita kaji teater ni, dia sangat besar seperti kata panel kita yang pertama. Sangat-sangat besar. Bidang seni persembahan ini, teater, rupanya secara tidak formal kita dari zaman sekolah dah buat, dah melakukan dengan menjadi pengacara, dengan kita berlakon di Barat. Semua itu pun saya pernah alami. Tetapi ketika itu saya tak tahu itu dunia seni. Tetapi ketika pada 9 September 2017 saya melangkah masuk ke dunia seni secara formal di Fakulti Filem Teater Animasi, dan saya juga merupakan batch pertama 2U1I, di mana 2 tahun di universiti, setahun praktikal, setahun di industri. So memang sangat mencabar, dan itulah bermulanya detik-detik penglibatan saya dan karya saya dalam teater. Okay. Dan
apa yang saya dapati teater ni, dia bukan satu perkataan teater saja tau. Bila kita tanya orang, kerja apa? Belajar apa? Teater. Oh, berlakon je lah. No, bukan itu sahaja. Kita boleh kata apa tau? It's about humanity and social. Maksudnya kita belajar tentang kemanusiaan dan ketemadunan. Nampak tak upgrade sikit? Tapi memang betul. Itu yang kita belajar sebenarnya. Kita belajar bagaimana memanusiakan manusia. Nampak tak? Hebatnya dunia seni teater ini. Jadi, itu lagi mendatangkan semangat saya dan juga saya sangat bersyukur dan sangat bangga bila ada anak muda seperti kalian ni yang hadir ini sangat menyukai seni persembahan. InsyaAllah, kita adalah antara benih-benih untuk masa hadapan dunia industri kreatif dari segi seni persembahan. Bagaimana kita nak mencorakkannya. So inilah penglibatan pertama saya dalam dunia seni secara formal pada 9 September 2017 dan sedikit sebanyak pencapaian saya yang saya rasa tak boleh, saya pun macam mimpi tau. Di mana pada tahun 2017 juga saya dipilih untuk menjadi seorang ketua choir dalam karyawan. So dalam seni persembahan untuk bersama artis tu, saya dilantik sebagai ketua. Padahal saya baru masuk ke universiti. So itu satu pencapaian juga yang di bawah Tuan Hafiz Askia, seorang komposer yang sangat terkenal. Selain pada itu, pada tahun 2019, Masya Allah, saya juga penglibatan saya dalam seni teater, saya menjadi pengurus acara yang di mana saya bergabung dengan pihak DBP untuk menjayakan program sastrawan negara di mana ketika itu ada agung kita sendiri turun. Masya Allah. So, dunia ini sangat luas. Seni persembahan juga. Okey. Pada tahun 2019, Alhamdulillah diberi peluang juga dalam bahagian bahagian pengurusan, bahagian admin, EM sejadi. So, yang ini bahagian scenografi. So, saya bahagian solekan, bahagian andaman. Saya bersama dengan Puan Hazwani di dalam Purple Trend Beast menghadiri dan juga membuat persediaan mengurus bahagian persembahan isteri-isteri menteri. Yang ketika itu hadirnya seorang yang sangat saya ingin berjumpa iaitu Tuan Siti Asmah. So, nampak tak dengan seni ni sebenarnya kita boleh pergi jauh. Tapi bagaimana? Ada cara-caranya. InsyaAllah dalam kita punya pembincangan hari ni kita akan ketahui lebih lanjut kan. So untuk tahun ini pula perkembangan saya 2021 insyaAllah saya mencorak langkah baru di mana saya masuk bidang pendidikan dan juga saya melibatkan diri dalam kesenian iaitu dalam Komsas, dalam kita membuat tarian di sekolah macam mana dan insyaAllah projek terbaru pun akan diliriskan insyaAllah. Dan saya menyambung pengajian sekarang ni saya menyambung pengajian di peringkat sarjana dalam bidang Allahumma salli Muhammad, dalam bidang kebudayaan, budaya dan industri kreatif. Tapi saya fokus juga kepada seni persembahan. So mohon doakan. Okey, insyaAllah itu sahaja penglibatan saya dalam dunia seni dan tiga punca utama. Berbalik kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Kak Tia kita. Kalau Zila nak tahu, Kak Tia kita ni, saya sendiri kenal dia pun daripada UiTM. Dia pernah menyertai persatuan pelajar Islam juga. Jadi dalam masa sama juga dia belajar teater, dia menjalankan teater dan menguruskan teater dan mengambil kesempatan untuk menjadi pelakon teater. Jadi dia nak tunjukkan yang kita ni boleh jadi multi talent. Maksudnya kita bukan saja apa namanya, nak tunjukkan kita fokus kat seni saja, tapi kita boleh fokus kat bidang lain juga. Lagi satu, saya tadi ada cakap tentang teater ni berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi dalam persatuan yang contohnya macam saya pernah join juga, mesti ada kaitan dengan kemanusiaan juga. Saya suka dengan satu ayat yang Cikgu Tia bagi tadi. Orang akan judge kalau kita masuk dunia teater ni macam dunia teater orang fikir hiburan apa semua kan. Orang Betul. cakap
kita akan jadi lagu, kata orang lagu kan, tapi tak semuanya orang macam tu. Tak semestinya bila dia masuk dunia teater dia akan 100% berubah ke arah keburukan. Ada juga ke arah kebaikan. Okey, kita akan pergi ke soalan kedua. Pada pendapat panel kita, bagaimana keadaan semasa menjalani pendidikan teater dan apa cabaran dalam proses bergelar graduan? Saudara Fadil boleh bagi penerangan? Oh, okey. Allahu Akbar kan. Sangat hebat cerita Cikgu Tia kita tadi, apa kita punya ahli panel yang kedua. Okey, jadi menjawab soalan moderator kita tentang keadaan semasa menjalani pendidikan dan teater dan apakah cabaran dalam proses bergelar graduan. Okey. Kita kena faham, teater ni ada dua. Okey. Teater ni ada dua. Cerita ada dua, apa tu Abang Fadil? Hello. Hello. Okey, maaf Okey. Okey. Dia tak ada kaitan dengan kita, dia internet. Okey. Okey, baik. Tempat Abang Fadil ni dia kalau guna line yang sama, Maxi Celcom, so pada masa yang sama dia start, minta maaf semua. Okey. Okey, baik. Sekali lagi. Okey, jadi pengalaman daripada segi apa yang kita buat ni, macam secara peribadi tak ada manusia yang lahir masa bayi terus boleh berlari kan. Begitulah juga dunia seni ni. Kita sebenarnya ada terbahagi kepada dua bahagian yang sangat penting, iaitu bahagian produksi dan scenografi. Okey. Jadi kalau scenografi satu bidang, yang orang yang terlibat dalam tu dipanggil scenografer. Kalau teater macam saya bahagian produksi, so sayalah yang terlibat bahagian depan pentas dan sebagainya. Jadi ini satu hubungan yang sangat penting. Sebab itu kita perlu saling bekerjasama, berhubungan bekerjasama antara satu sama lain. Okey. Jadi daripada segi apa orang kata cabaran pendidikan, okey. Jujur saya katakan, semasa saya berada di UiTM Shah Alam 2014. Pada masa itu saya dah terlibat dalam bidang teater kan. Okey, mungkin ada di kalangan anda yang memang kenal. Salah seorang penggiat seni teater yang sekarang sedang meningkat naik. Nama beliau adalah dipanggil Saiful Wazin. Okey, Saiful Wazin. Mungkin di kalangan yang memang penggiat seni teater memang kenal beliau lah. Okey. Yang mana beliau dengan saya, kita orang bersahabat ataupun berkenalan ketika bangku sekolah menengah. Iaitu pada masa itu dalam kadet remaja sekolah, KRS. Okey. Dah kenal. Dipendekkan, itu perkenalan, itu perjumpaan kami yang pertama kan. Lepas tu ada yang kedua dalam KRS juga. Kemudian yang ketiga, pada masa itu saya bertemu lagi dengan Saiful Wazin ni, di mana pada masa itu beliau sedang belajar dalam diploma teater. Saya pula dalam bidang yang degree yang saya belajar bidang yang lain tadi. Kita berjumpa balik tau. Berjumpa balik. Lepas tu macam macam mana benda seronok apa semua kan. Jadi saya rasa teruja. Oh, dah masuk bidang teater memang masuk bidang fokus Kan saya memang minat bidang seni tadi saya katakan. Tapi saya tak terlibat dalam secara formal bidang tersebut. Jadi bila tengok Saiful Wazin tu, okey, berborak berkawan apa semua. Jadi pada masa itu di UiTM Shah Alam, saya dah ada sedikit pengetahuan dalam bidang seni teater kan. Iaitu kita terlibat pada sekolah rendah, bawa ke sekolah menengah, lepas tu di UiTM sekali kan. Dia ada pengetahuan. Jadi pada masa itu saya macam lah tak ada niat nak bangga diri, tapi hanya beritahu saya seperti anak emas pusat kebudayaan di mana adanya program-program seni. Kalau saya tak terlibat dalam program seni tersebut, pelbagai lah. Ada yang seni teater, seni nyanyian apa semua. Saya selalu akan terlibat dalam bidang pengacaraan. Dan kalau ada bidang yang lakonan, saya akan terlibat serba sedikit. Di UiTM Shah Alam. Kerana di UiTM Shah Alam, dia tak ada bidang yang fokus dalam bidang teater. Jadi, kemahiran dan kebolehan saya tu, orang lain tak ramai dan tak banyak. Banyak ada, tapi bidang-bidang lain. Jadi yang memang fokus betul-betul belajar terperinci ataupun menjurus betul-betul bidang tersebut tak ramai. Kan. Jadi pada masa itu saya selalu terlibat dengan pusat kebudayaan di UiTM Shah Alam apa semua kan.
apabila masuk ke UiTM kampus Puncak Perdana, inilah pepatah Melayu yang mengatakan bertemu buku dengan ruas. Buku dengan ruas, kan? Kalau anda tahu buku, kalau kita buka, kan buku. Masa kapit ke macam ni ke, dia biasa je kan. Bila dia buka saja, wah, besarnya bidang teater. Baru tahu. Jadi, masa tadi, saya masih di UiTM Shah Alam, saya tak rasa saya bagus. Tapi saya rasa saya ada kebolehan, kemahiran, bakat yang tak ramai orang ada. Kerana dalam fakulti saya, fakulti berkaitan landscape arkitek, apa pula, taklah macam mana nak, taklah semahir pengetahuan kan, maksudnya sedikit lah golongan sedikit ada, tapi sedikit yang tahu dalam bidang seni persembahan, terutama teater ni. Tapi di UiTM kampus Puncak Perdana dalam fakulti filem teater animasi tersebut, kampus Puncak Perdana, saya bersama dengan artis-artis yang saya kagumi, yang mana orang yang dia macam secara speechless dia, orang yang aku tengok dekat TV pensyarah aku, orang yang bahasa dia lah, orang yang saya tengok dekat dalam YouTube, rakan pembelajaran aku, banyaklah nak disebut banyaklah. Kalau di UiTM kampus Puncak Perdana macam sebelum ni, dekannya Profesor Razia Azad Muhyiddin, lepas tu komposer yang terkenal Azmi dah turut jadi seorang pensyarah. Tapi saya macam betul-betul dunia artis ni, dunia retis ni kan. Okey. Jadi pada masa itu cabaran yang saya alami memang banyak. Okey, tapi nak dimudahkan faham. Pertama, saya ada 5. Tengok tangan 5 cabaran utama. Pertama, tadi kan saya belajarkan secara tak formal, berdasarkan bakat, kebolehan, kemahiran, pengalaman. Bila belajar secara formal, saya baru tahu teater ni ada yang dipanggil skrip analisis. Skrip pun kena nilai. Baru tahu. Rupa-rupanya dalam setiap pergerakan atau dialog yang dilontarkan ada given circumstances. Kenapa mesti itu dibuat? Kenapa mesti itu berlaku? Baru tahu bila kita bersemangat sangat. Assalamualaikum semua. Apa khabar anda semua? Rupanya dipanggil extra-jerit. Baru tahu. Nampak tak? Pertama. Yang tak tahu, dah tahu. Okey. Yang kedua cabaran dia. Saya bersama dengan orang-orang yang hebat tau. Tiba-tiba saya rasa macam saya kerdil. Kerdil yang kedil. Jadi saya rasa saya kecil. Saya kecil dia. Sebab kebolehan saya, bakat saya, kemahiran saya, kelebihan saya, semua orang ada. Kalau mungkin sedikit kemahiran bercakap tu, bercakap ni petah bercakap ni memang daripada sekolah rendah lah kan. Sebab kita dah terlibat apa semua dalam bidang. Saya pun pernah masuk selalu masuk pertandingan bercerita, sekolah rendah, sekolah menengah kan. Sekolah menengah syarahan. Lepas tu masuk pidato lagi. Tapi dalam bidang teater ni bahasa mudah lah, saya jadi macam orang yang tak tahu apa-apa. Sebab saya merasa kagum sangat dengan rakan-rakan saya yang memang belajar bidang itu pada diploma dan ni. Jadi saya rasa memang kadang-kadang tak semualah. Tak semua. Macam contoh kan, saya pada masa saya masuk di UiTM kampus Puncak Perdana, umur saya dah dalam 23, 24, nak masuk 24 dah. Jadi pada masa itu saya masuk balik semester 1. Jadi yang tahulah. Yang tak tahu, dia nampak pada saya, dia apa budak ni apa dia ni sebab kita dah ada pengalaman dekat UiTM Shah Alam tadi. Jadi macam kita tahulah. Pada masa itu kita ada nyanyi lagu UiTM di hatiku kan. Yang masa tu ada dekat UiTM, kalau untuk pengetahuan pelajar-pelajar di UiTM Universiti Kebangsaan Malaysia, di UiTM dia ada satu subjek kesatria, di mana ni subjek macam kenegaraan. Mungkin ada juga mungkin ada macam satu kawat kaki ke program macam tu dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, kami di sana memang adalah program apa semua. Pada masa itu kan kita nyanyi lagu kami nyanyi lagu UiTM. Yang lain semua wujudku di sini macam tu. Macam saya pada masa hari pertama, minggu pertama belajar, wujudku di sini di tanah anak merdeka. Sebab kita dah tahu. So pada masa tu orang pandang pelik, orang pandang dah lah pelik. Nampak pelik sebab
budak ni macam semua orang dia tegur ni apa semua. Jadi macam benda lain. Ada satu kelainan. Jadi saya dah memang macam tu buat Zada ni. Tapi agak pelik dan lain untuk semester 1 degree baru masuk guna lepasan sebenarnya sijil STPM tadi. Ada perwatangan begitu. Jadi bukan senang lah kita nak belajar dengan orang yang yang mahir apa semua. Kita kena jadi memang tak tahu untuk berkongsi, untuk merendah. Orang kata ayat mudah memang bagus lah, merendah diri. Jadi kita dapat belajar banyak benda. Kedua, ketiga, cabaran yang paling utama adalah yang besar dia, saya memang tak mahir belakang tabir. Saya mahir sikit-sikit lah belakang tabir. Tapi bila saya tengok antara teater terawal, ingin saya sebut kat sini, mungkin ada pelajar kawan-kawan, sahabat-sahabat, adik-adik ada datang teater tersebut. Teater yang pertama saya tengok adalah teater Benua Igau, sebuah teater honor stage. Lepas tu ada teater yang diarahkan oleh, rasanya beliau ada dalam ni, Dendam Tresno. Ni antara awal-awal masa-masa semester 1, kedua, ketiga, saya tengok teater-teater yang gempak bagi saya ni. Honor stage pelajar degree di UiTM, maksudnya penilaian pelajar tersebut. Lepas tu Mama ada musical, ada teater Pak Pandey, model musical, berbagai lah macam yang hebat-hebat ni. Yang ketiga ni saya tak tahu nak buat benda belakang tabir tau. Bila tak tahu, bila saya belajar, saya macam ya Allah, macam mana ni Allah, macam mana ni, susah betul nak buat ni. Tapi Alhamdulillah para pesyarah dan kawan-kawan dan senior-senior sangat membantu. Jadi saya tolong paling tak pun paku, tolong ni. Kita tak mahir bidang belakang tabir. Bila belajar jadi kekok sikit lah. Tapi tu antara cabaran besar juga tu. Sebab bayangkan, sepatutnya katil tu, contoh katil lah, sepatutnya katil tu mesti boleh berdiri. Macam tiba-tiba kita tersalah paku ke, tersalah buat ke, katil tu tak boleh berdiri. Kan ke kita yang kena. Tu cabaran juga tu. Kan. Okey, yang keempat. Yang keempat ni berkaitan tentang apa orang kata? Pengetahuan lah, pengetahuan. Jujur okey. Saya menjawab macam soalan siapa? Macam Cikgu Tia tadi. Beliau pernah menerima satu kencaman di mana, bukan kencaman lah, macam satu ucapan di mana masuk teater lara. Lalai kan. Tak teater lara, larat, lalai kan. Okey. Saya kena macam ni tau. Saya pergi apa? Macam pergi surau, pergi masjid kan. Ya, semua lelaki surau ke masjid. Maksudnya masa yang macam maghrib isyak, pergi ibadat rumah dekat dengan surau. Jadi pergi sembahyang. Ada orang kampung atau orang kawasan perumahan saya lah. Fadil, apa khabar? Sihat? Belajar apa sekarang? Saya belajar degree. Kat mana UiTM? Bidang apa? Bidang teater. Bidang teater? Diorang terkejut tau. Diorang merasakan benda tu macam mesti ada benda-benda yang tak baik. Okey. Jadi pada masa itu, apa yang saya buat adalah saya cerita dah sikit apa yang saya apa yang saya belajar. Saya kata bidang teater, tapi sebenarnya macam saya sendiri masa 1 kita ada buat bacaan Yasin, kita ada buat apa program kerohanian. Yang pak cik yang tadi yang kata terkejut saya masuk teater macam wah, bidang yang memang terlibat dengan maksiat, contoh macam tu lah anggapan dia agaknya kan. Terdiam. Ada belajar kerohanian. Ada nampak tak netizen ataupun masyarakat, diorang tak kenal orang seni macam kita. Dalam berkalangan ni nampak kan, orang kata apa, dalam kalangan kita ni memang dah tahu mendalam bidang seni apa, diorang tak kenal. Jadi diorang memang judgemental kan, judge dalam hukum mental pula tu kan. Jadi itulah yang ada masalah dalaman tu kan. Jadi kita lah yang kena ada pengetahuan. Jadi pada masa awal-awal tu saya kurang pengetahuan, jadi ada yang boleh jawab, tak boleh jawab. Bila saya dah ada sedikit pengetahuan tu, dia cabaran lah untuk kita mengumpulkan ilmu dan pengalaman daripada para pesyarah, para senior dan juga ni para kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian. Okey, yang kelima, cabaran yang utama sebab kita nak menjawab tentang proses pendidikan teater dan pengalaman kan. Okey. Perkara ni merupakan perkara utama. Kenapa dia nombor 5 adalah pelengkap dan kesempurnaannya untuk keempat perkara yang pertama tadi. Ramai orang beranggapan kita ni bila terlibat dalam bidang teater, dalam bidang seni terutamanya, sampai maaf cakap tak solat, sampai tak ingat dunia atau tak ingat akhirat,
sebenarnya perkara tu salah sama sekali. Sebenarnya okey ni nak berkongsi sikit. Saya bukan ustaz cuma mungkin nak berkongsi sedikit pengetahuan lah. Dalam Islam, apa yang saya belajar di masjid, di surau dengan ceramah dia kan. Okey. Kita ni manusia, kalau ikut hukum fiqahnya, semuanya harus. Okey. Tapi berubah menjadi ada yang wajib, ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh dan ada yang harus. Okey. Jadi dalam seni teater kita ni, kita berlakon kan? Boleh je berlakon. Masa solat, solatlah. Boleh je menari. Masa ada program agama, persatuan dekat Masjid Surau, datanglah walaupun tak selalu. Boleh je menyanyi. Tapi masa ada program-program kerohanian, hadirlah. Kenapa saya beritahu itu? Sebab dalam Islam sebenarnya banyak perkara yang halal daripada yang tak halal, kan? Jadi bila kita sendiri sebenarnya dia orang bahasa mudah dia, kita jangan mengundang fitnah lah. Jangan mengundang fitnah. Macam contoh, berbalik pada kisah yang saya tadi, yang pondan baca doa apa semua. Okay, saya tahu memang dari segi hukum saya tahu tak ni. Cuma macam dalam orang tak tahu full cerita, dan cerita tu saya sebenarnya orang gila, watak orang gila. Jadi saya melakukan watak memang dari segi hati niat memang kita pun dah minta ada taubat istighfar apa semua atas kerana menjadi memang betul-betul orang kata apa transgender apa semua. Jadi pada masa itu kita jadi macam mana cakap sebab Jaiz datang apa semua, bila kita ada sedikit pengetahuan agama, kita bukan mempergunakan agama untuk menutup kesalahan diri sendiri. Tapi pengetahuan agama membantu kita untuk menyelamatkan diri sendiri dan mengelakkan fitnah kepada netizen, orang lain. Faham ke ayat tu? Jadi pada masa itu, okey, saya ada belajar sedikit tentang satu hadis Nabi. Saya beritahu kepada kepada pegawai Jaiz 3 orang tau. Seorang ambil video, seorang tulis, seorang tanya soalan. Saya ada sebut dalam satu hadis Nabi, hadis Quran, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi mantan terjemahan daripada maksud hadis tersebut, ada orang hidup dengan amalan ahli syurga sehingga jarak dengan syurga hanya sehasta. Tapi takdir telah mendaluinya. Sebelum dia mati, dia melakukan kejahatan. Lalu dia mati dari kejahatan tersebut. Tadi dia macam ahli syurga dah, amalan-amalan baik betul-betul. Tapi sebelum mati tu ada buat kejahatan dan mati kerana itu. Dia masuk neraka selamanya. Manakala Nabi bersabda kurang lebih hadis, ada orang hidup dengan amalan ahli neraka sehingga jaraknya dengan neraka hanya sehasta. Memang nak masuk neraka dah. Tapi takdir telah mendaruinya. Sebelum dia mati, dia sempat bertaubat. Dia tak tahu bila sempat taubat. Itu kita dengan lengahkan taubat. Tapi dia sempat bertaubat. Dan dia mati kerana itu, insya-Allah dia akan masuk syurga Allah Ta'ala selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dah macam ustaz pula. Bukan ustaz, baru nak start. Ini pun dengar ustaz dalam TV dan sebelumnya kat Masjid Surau ceramah lah. Macam tu. Dia setinggalkan kata-kata ni untuk anda dan untuk pegawai Jaiz tadi. Jadi sebenarnya kita jaga kita untuk kita. Saya serahkan kepada moderator. Okey. Terbaik. Terima kasih atas perkongsian yang saudara Fadil bagi tadi. Banyak pengetahuan yang kita dapat ni memang panjang lebar. Betul. Okey. Kita akan ke soalan yang seterusnya. Baik, Fazilah. Okey. Dalam pendidikan teater, kita ada pelajari bahagian produksi dan scenografi kan? Apa peranan dua bahagian ni dalam teater dan bagaimana boleh manfaatkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan seorang graduan? Mungkin Cikgu Tia boleh bagi pencerahan. Okay. Alhamdulillah, terima kasih pada soalan yang diberi. Masya Allah, hebat sungguh Panel kita yang pertama tadi tu, hebat. Okay. Berbalik pada soalan tadi,
Bahagian dalam teater. Okey, dia terpecah kepada dua, iaitu bahagian produksi dan juga scenografi. Kalau bahagian produksi ini lebih kenali sebagai admin ataupun bahagian pengurusan, di mana pihak pengurusan ni adalah ketuanya adalah PM. Lepas tu ada EM. Okey, EM ni akan handle bahagian pengurusan. Dalam pengurusan, kita ada sponsorship, kita ada hubungan dengan pihak luar, kita ada penaja, misalnya sponsorship tadi kan, kita ada bahagian bendahari, SU, so semua tu bahagian pengurusan. Okey? Jadi, apa tugas-tugas mereka adalah memastikan sebelum pementasan berlaku, mereka ini menyiapkan keperluan-keperluan yang perlu dilakukan sebelum pementasan supaya pementasan tu berjalan dengan lancar. Itulah bahagian pengurusan. Jadi macam pengalaman saya dalam pengurusan sedikit sebanyak pernah jadi EM, jadi PM dan juga penaja. Memang sangat mencabar, terutama sebab apa? Kita kena berhadapan dengan orang luar. Kita kena cari networking, kita kena ada jaringan. Kita kena berhubung dengan pihak luar untuk mendapatkan sponsorship. Kita kena cari audien. So, itu bahagian pengurusan. Okay? Berbalik kepada bahagian scenografi. Scenografi ni adalah ataupun boleh kita panggil sebagai artistik. Okay? Bahagian artistik. Bahagian artistik ni adalah mereka-mereka yang akan kehadapan ketika pementasan itu berlangsung. Antaranya apa? Pengarah, iaitu memastikan segala aktor, segala prop dan semua berjalan dengan lancar mengikut kehendak penerbit. Kalau ada penerbit, okay? Ataupun ketua pengarah. Baiklah. Selain itu, kita ada pihak dandanan, CM prop. Semua tu bahagian scenografer ataupun artistik. Jadi, persoalan tadi, apa yang boleh kita Allahumma salli, apa yang boleh kita dapat dan kita pelajari manfaat daripada ilmu yang kita belajar ni? Baiklah, dari segi pengurusan, banyak sangat sekarang ni kalau kita perasan ada benda yang kita boleh buat. Antaranya kita boleh jadi SU, kita boleh jadi bahagian management. Macam sahabat saya sendiri, beliau seorang yang sangat hebat ya. Kalau kenal adalah Najatul Husna. Ya, sini kita juga. Sekarang ni daripada dunia teater, dia dipilih masuk untuk bahagian pengurusan di sebuah TMB. Nampak TMB? Tapi bahagian management. Dilinkkan dengan apa yang kita belajar dengan teater. Sebab dia akan berhubung dengan orang luar. So benda tu pun boleh berkaitan. Jadi pengurusan ini satu benda yang sangat luas. Dan semua orang memerlukan pengurusan. Seandainya kita tak ada pengurusan, takkan ke mana kita? Tak. Jadi, buka minda kita walaupun kita di bahagian pengurusan, contohnya sponsorship. Walaupun waktu kejadian kita tak kehadapan, tetapi waktu belakang tabir tu, sebelum dan selepas kita bertugas untuk memastikan pementasan itu berlangsung dengan baik. So, benda tu kita kena bagi tahu. Kita kena ada portfolio kepada kita punya, Allahumma salli, kita punya akan datang, bos akan datang. Kita punya, Allahumma salli, kita punya, kalau kita kerja dengan orang, kita kena bagi tahu apa portfolio kita, apa kelayakan kita yang kita dah boleh buat. Okay, so benda tu semua kita nak. Macam sekarang kita boleh ambil ilmu-ilmu daripada pengurusan tu untuk kita apply waktu sekarang. Contohnya waktu sekarang ni, seperti kita tahu PKP, kita boleh pergi mana? So kita ambil lah. Oh, waktu pengurusan ni aku kena bijak macam mana aku nak merangka event yang boleh link dengan orang, yang boleh macam sekarang ni. Para adik-adik kita ni hebat sangat mewujudkan satu program. Macam sekarang. Ini pun satu pengurusan. Sangat-sangat hebat. Okay? So inilah ilmu-ilmu yang boleh kita apply dalam kita punya kehidupan. Itu baru pengurusan terutama bagi mereka yang ambil produksi teater dalam produksi. Inilah pengurusannya. Okay? Baiklah, berbalik kepada scenografi artistik tadi. Alah, aku tak ada buat apa. Sebab aku ni bahagian tabir je. Aku ni ada setengah orang make-up je. No, sekarang ni apa yang awak ada, apa yang saya pelajari daripada filosofi, teori daripada John Hawking, iaitu
idea is your money. Make money from idea. So, dia melibatkan ekonomi kreatif. Sekarang ni, dunia kita, apa yang kita ketahui, dunia kreatif berkembang dengan maju. Untuk bergerak ke dunia kreatif, dia memerlukan industri kreatif. Macam kita. Kita ni industri kreatif. Kita sangat bertuah kerana kita di bahagian teater. Peluang-peluang sangat ada, sangat banyak. Dan orang-orang di luar sana memerlukan orang teater seperti kita. Jadi, jangan rendah diri. Setiap ilmu apa yang kita pelajari, insya-Allah ada kebaikan dia. Contohnya bahagian scenografi tadi, artistik tadi, kita boleh wujudkan, contohnya mereka ada orang tu pandai buat poster. Buat duit dari sekarang. Macam sekarang kan, kita buat open. Siapa nak upah, cari orang untuk buat poster. Saya boleh. Macam tu. Kalau dari segi pengarahan, open. Cakap, saya boleh mengarah. Ada karya-karya tak? Apa? Semua kan. Macam sekarang ni kita dalam pihak kerajaan sendiri. Ada peruntukan untuk mereka-mereka pengkarya. Ini yang kita kena tahu. Okey? Supaya kita berkembang dengan maju. Okey? Di bawah cendana, di bawah KKM banyak sangat bajet-bajet untuk bahagian industri kreatif. Jadi sayang seandainya kita kata apa yang kita pelajari ni tak boleh bawa pergi mana-mana. No, salah. Jadi harap sedikit pengungsian ni sebenarnya kita boleh dan kita ada peluang untuk mara ke hadapan. Antaranya juga apa yang ilmu kita belajar ni, kita belajar tentang naskah, kita belajar tentang macam mana kita nak berkomunikasi. Ini semua satu peluang dan juga kelebihan untuk kita ambil dan manfaatkan bersama sekarang ni. Banyak sangat yang boleh kita apply dan juga mendapat peluang sangat besar. Okay? Jadi, itulah sedikit sebanyak apa yang boleh kita apply dari bahagian pengurusan dan juga artistik. Wallahualam. Balik pada moderator. Okey tak? Okey. Jelas tak? Ke macam mana? Harap Maslah insya-Allah. Jelas. Jadi apa yang kita pelajari dalam teater tu tak mustahil boleh digunakan selepas menjadi seorang graduan. Jadi mungkin pada bahagian produksi tu kita boleh manfaatkan dalam pengurusan, mungkin dalam pengurusan kerja kita, pengurusan masa kita atau pengurusan apa-apa yang berkaitan, pengurusan keluarga atau lain-lain. Jadi kalau bahagian scenografi pula mungkin kita boleh kaitkan dengan ilmu-ilmu pertukangan ke apa ke kan. Sebab tadi macam ada sebut mungkin boleh jadi tu sebahagian daripada pekerjaan kita selepas menjadi graduan kan. Contohnya macam dandanan, ada orang buat dandanan secara ambil upah dan lain-lain, betul. Jadi kat situ kita boleh nampak fungsi seorang pelajar apabila menjadi graduan selepas kita belajar, betul. Okey, baik Fazilah, kita serahkan pada Fazilah pula untuk pertanyaan soalan yang seterusnya. Okey, macam kita tahu, kita sebagai student teater, adakah kita pekerjaan yang kita akan cari nanti bergantung 100% kepada kos yang kita ambil di universiti ke macam mana? Cikgu Tia boleh bagi penjelasan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Salam mencabar tu. Baiklah. Kos apa yang kita masuk, adakah dia menjamin masa depan kita ataupun kita boleh link padanya, itu semua berbalik pada diri kita. Berbalik pada setiap individu itu. Apa perancangan dia? Adakah dia betul-betul boleh bawa diri untuk dalam industri kreatif ataupun dia ada cabang yang lain? Semua tu berbalik pada diri sendiri. Jadi dalam kajian sedikit sebanyak, macam sekarang apa yang saya lihat, sahabat-sahabat saya sendiri dia ada setengah tu dah lari bidang. Dia dah pergi tempat lain tetapi masih mengaplikan apa ilmu yang kita pelajar tadi dalam dunia industri ni kreatif. Dia apply dalam kita punya pekerjaan. Ada setengah lagi terus dalam bidang teater. So itu semua berbalik pada diri kita. Tetapi apa yang saya katakan, berbalik pada pertama tadi saya cakap bahawa dunia teater ini adalah hubungan tentang kemanusiaan. Jadi boleh dibawa ke mana-mana saja. Jadi ambillah ilmu, kalau diberi peluang untuk belajar betul-betul, terutama pada pensyarah kita, sahabat-sahabat kita, semua tu pun kita belajar untuk kita dapatkan pengalaman dan ilmu mereka. Macam saya sendiri sekarang ni pun
Saya bukan terlibat 100% dengan industri kreatif. Saya separuh industri kreatif, separuh lagi bidang pendidikan. So, itu semua satu kita punya Allahumma salli, kita punya perancangan diri kita. Okay? Tapi apa yang saya nak tegaskan, apa yang kita pelajari itu sangat-sangat boleh dimanfaatkan sebab kita belajar vokal. Vokal tu macam mana kita nak interaksi, macam mana kita nak dapatkan watak dan perwatakan, macam kita nak berkomunikasi dengan orang. So, dalam pekerjaan, dalam setiap kehidupan, kita memerlukan komunikasi. Jadi, berbalik pada soalan tadi, adakah benda ni boleh kita apply dalam pekerjaan ataupun kita terus masuk bidang teater? Itu berbalik pada individu tersebut. Okay? Jelaskan ada ni tak? Apa dia tu? Kurang ke apa ke? Nak tanya? Okey, dapat. Tadi pun ada catat sikit. Dapat Okey, bagaimana pula dengan Abang Fadil? Kita bagi kan. Okey, kita Okey, ringkaskan Abang Fadil. Okey, terima kasih kepada moderator kita. Baik. Okey, macam saudara Nasa. Okey, jadi macam untuk Abang Fadil simple Abang Fadil sekarang merupakan seorang top supervisor bagi produk pengilat kereta dan motor berjenama POX. Andainya korang pernah nampak ada orang promoter dekat stesen minyak. Yes, that is my team. Okay, sebab kita ada banyak syarikat. Kemudian Abang Fadil merupakan seorang usahawan rasmi syarikat Volton International, iaitu sebuah produk berasaskan daripada hala hitam, produk kesihatan dan kecantikan. Okey, kenapa abang beritahu pasal abang kerja apa sekarang? Abang bidang apa sekarang? Okey. Meskipun Abang Fadil, saya sendiri bagi kawan-kawan semua, saya bidang teater tadi kan. Bidang teater seni produksi teater kan. Tapi saya menjadi seorang usahawan, pertama bidang kereta motor bagi kilat coating balik. Kedua tadi, saya satu kerja tetap, satu lagi meniaga kan. Kedua tadi, saya merupakan seorang usahawan meniaga produk kesihatan dan kecantikan. Tahu atau tidak, di luar, dunia luar, mereka kurang orang macam kita semua ni. Iaitu orang yang mahir, berpengetahuan dalam bidang seni, bidang seni yang ada ilmu, ada knowledge yang macam kita semua ni, kurang. Jadi saya mengaplikasikan apa yang saya belajar dalam bidang teater ke dalam bidang pekerjaan saya dan menjadi benda tu mantap. Gitu. Okey, jadi untuk semua sebenarnya simple. Semua bidang pekerjaan boleh di-apply dan ikutlah hati dan diri kita. Apa kita nak? Kita nak capai kita punya passion ataupun apa kita nak capai kita punya money. Kita nak money ke nak passion? Yang lebih kita suka walaupun duit gaji kurang tapi lebih suka ataupun gaji banyak tapi alhamdulillah yang saya buat sekarang ni gaji dan juga pendapatan dan juga perniagaan yang saya buat sekarang memang sangat berkait dengan diri saya. Alhamdulillah. Dalam bidang yang tu pun saya boleh survive, dalam bidang boleh survive dan saya aplikasikan dalam bidang apa yang saya belajar di teater dalam bidang ni. Contoh, saya ada belajar satu bidang iaitu beberapa bidang. Maksudnya saya belajar satu istilah dalam teater dipanggil exaggerate. Satu perkataan atau perbuatan yang dilebih-lebih dan dibesar-besarkan. Saya rasa saya okey. Macam tu. Tapi rupanya di dalam bidang pekerjaan saya yang cuci kereta motor tu, bidang perkataan exaggerate tu ditukar menjadi assignment. Bersemangat. Jadi macam kalau promoter kalau tak bersemangat macam mana barang nak laku kan. Saya apply kan. Jadi benda tu jadi bagus, menarik, ilmu dapat diaplikasikan. Itu saya dah sebut sedikit. Jadi ujung pangkal dia, kerja ataupun berniaga, bidang yang kita suka dan cinta dan segala ilmu yang kita belajar dalam bidang teater, aplikasikan. InsyaAllah dia akan menjadi diri kita lebih baik daripada orang lain dan dapat berkongsi ilmu yang kita ada pada orang lain. Saya serahkan kepada moderator. Okey, terima kasih kepada panel kita. Okey, sekarang kita bukakan soalan kepada audien. Kalau ada soalan yang audien ingin tanyakan, boleh ajukan. Kita akan tanya kepada panel kita. Okey, nampaknya tadi saya ada nampak soalan. Soalannya berbunyi, bagaimana Kak Tia boleh menjadi cikgu?
Okey, Kak Tia boleh jawab secara ringkas? Okay, insyaAllah saya cuba short and sweet. Baiklah, macam mana menjadi terlibat dalam dunia pendidikan? Pertama adalah sebab saya minat mengajar. Seperti yang semua orang tahu, di waktu saya menjalankan 1 tahun di industri, saya juga terlibat bukan sahaja bahagian pengurusan, pendidikan juga. Cuma pendidikan saya itu melibatkan bahagian seni persembahan dan segi tarian. Jadi kalau untuk apply cikgu tarian, kita kena pergi bahagian studio-studio. Kita kena ada portfolio. Kita bawa kita punya portfolio ataupun resume cantik-cantik. Tapi sekarang nak bagi tahu, kalau nak tahu macam mana kita nak lebih unik, kita kena buat showreel sendiri. Showreel sendiri, iaitu video pendek yang menggabungkan semua kita punya bakat. So kat situ kita boleh apply bahagian industri kreatif. Okay, disebabkan pandemik dan disebabkan rasa sangat menyayangi dunia pendidikan, saya terpaksa bawa diri untuk ke arah yang lain pula. Sebab pandemik kita tak boleh jalankan pendidikan ataupun kelas-kelas tarian kan. So bagaimana menjadi di bahagian kerajaan kan? Saya membuat saya membuat survey. Saya mengambil perkembangan apa permohonan-permohonan guru yang ada. Lepas tu kita kena apply mengikut kita punya passion. Apa yang kita minat. Macam saya memang minat sejarah juga. So saya memang mohon bahagian sejarah dan juga BM. So dalam BM ada Komsas, ada bahagian teater juga. So kat situ itulah bagaimana saya boleh menjadi guru. Saya mengapply, saya hantar surat-surat resume kepada sekolah-sekolah ataupun PIPG yang sekarang ni pada semua yang ingin dan berminat menjadi guru di sekolah pendidikan swasta ataupun kerajaan. Untuk swasta boleh terus pergi ke bahagian mereka atau hantar email bahagian Allahumma samad bahagian pendidikan itu. Kalau untuk kerajaan, pergi bahagian My Step, personal My Step. Sekarang ni bila mereka semua tengah mencari guru-guru, jadi mana tahu ada rezeki kita menjadi antara pendidik juga. Tetap insya-Allah dengan izin Allah. So boleh terus pergi dekat bahagian My Step, okay? Government, GOV. Okay. So itulah sedikit sebanyak bagaimana menjadi seorang guru. Okey, baik Kak Tia. Kalau yang tadi yang link yang Kak Tia bagi tu, Kak Tia boleh type dekat bahagian ruangan message tu biar orang lain pun dapat tahu laman web tu. Okey. Okey, kita ada soalan kan Zila? Ada daripada audiens Milo Taha. Dia tanya education is and apply to your life. Teater memanusiakan manusia. Bagaimana teater itu memanusiakan manusia? Boleh berikan contoh? Macam mana tu? Macam mana soalan dia ni memang inilah. Orang hebat juga Okey, kita bagi Abang Fadil jawab untuk soalan yang ni. Macam mana Abang Fadil? Okey. Tapi sebelum tu abang nak cuit sikit. Abang ada ternampak dalam tadi ada satu soalan daripada Pai Aziz. Sebutan abang sebenarnya abang nak sebut exaggerate, tapi tadi kita sebut extraggerate. Okey, itu saja. Okey. Ada exaggerate bukan extra. Okey. Okey, jadi menjawab soalan saudara Milor Taha kita. Okey, daripada segi soalan beliau bertanya kan. Beliau bertanya tentang bagaimana kita education in theater and apply to your life. Theater memanusiakan manusia. Bagaimana theater itu dapat memanusiakan manusia? Boleh berikan contoh? Okey, simple Kita sekarang pun sedang berlakon. Shakespeare pernah berkata, dunia adalah pentas lakonan, kita adalah pelakon dan Tuhan adalah pengarahnya. Jadi sebenarnya bila kita berlakon tadi, maksudnya bila kita membuat satu pemasaran teater tersebut, semua yang kita lakonkan ada dalam dunia sebenar masyarakat. Macam saya pernah berlakon dalam sebagai watak seorang transgender, ada dalam hidup sekarang kita. Watak seorang yang macam ada orang alim, ada apa, semua ada watak masing-masing. Okey, semua ada watak masing-masing. Bagaimana teater tu memanusiakan manusia adalah bila mana daripada dua pihak. Daripada orang yang terlibat dalam bidang seni teater tersebut,
mestilah dia kena macam mana cakap, bila dia buat, dia kena menghadapi, menghayati kan, mendalami kan. Dalam masa yang sama, cuba kita applykan apa yang kita lakonkan tadi. Kalau yang baik, dalam kehidupan seharian kita. Kalau yang buruk, buruk, teruk sangat aku benda berlakon ni. Kenapa aku tak pernah buat kan? Kena buat benda-benda yang tak sepatutnya, jangan buat. Macam tu ni untuk. Jadi nampak kita sendiri rasa dalam lakonan kita tadi macam contoh ada watak ni seorang, contoh sebagai contoh penghisap dadah. Okey. Takkan kita nak berlakon dalam dunia realiti memang betul-betul sedar, jadi kita jauhi. Tapi dalam lakonan kita tadi, kita berlakon sebagai watak seorang imam muda ke, ustaz ke. Jadi tak salah kalau kita dapat, bukan dia ustaz, tapi nak belajar-belajar ilmu agama. Gitu. Jadi kalau daripada segi contoh tu, jelaslah. Apa yang kita belajar dalam bidang teater, kita applykan dalam kehidupan seharian. Daripada segi knowledge, pengetahuan dan sebagainya. Yang paling penting, hati kena kental, jiwa kena besar, fikiran kena positif, aura kena power. Jadi segala masalah, segala apa semua, kita dapat kawal diri kita. Sama ada menerima kecaman atau ada kritikan ataupun menerima pujian dan penghargaan. Itu saja. Okey, terima kasih panel kita. Okey, saya tengok ada lagi soalan ni. Daripada siapa? Farhana Kadir. Ditanya bagaimana pendidikan teater tu boleh diadaptasi untuk graduan di era pandemik. How to reskill para graduan teater untuk bersaing dalam industri. 2 soalan dia bagi. Okay, Cikgu Tia ada jawapannya? Okay, alright. Terima kasih kepada pemberi soalan. Wow, ini sangat menarik juga. Sedikit perkongsian saya, apa yang dilakukan bagi saya dan juga sahabat-sahabat saya, mereka mewujudkan tuition. Dengan bakat yang dia ada, contohnya lakonan, kita belajar lakonan, kita wujudkan tuition ataupun kelas tambahan atas talian. Harga janganlah bunuh market guys. Harga kenalah setimpal dengan kita punya pengetahuan. So ini salah satu cara bagaimana kita nak survive dalam keadaan sekarang kan. So memang sangat-sangat menarik saya cakap, saya dah buat survey dan juga saya pun ada membuat tuition untuk pengetahuan semua dalam bidang dunia seni persembahan. Jadi kepada mereka semua, why not ambil peluang yang saya katakan ini, apa yang kita belajar ini untuk jana pendapatan. Dengan membuat kelas tambahan secara online ataupun macam sekarang dengan aplikasi TikTok, dengan aplikasi media sosial boleh menjana pendapatan. Bersepah dan banyak gila orang-orang yang dah berjaya dah pun. Why not kita pula berjaya mengikut seperti beliau? Betul tak? So ini semua satu peluang. Cuma kita nampak ataupun tidak. Dan saya kongsikan sedikit kata-kata daripada mentor saya. Mentor saya iaitu mentor Ambri Brilliant. Kejayaan itu semua orang ada. Tetapi jangan salahkan diri sendiri kalau kita tak nak ambil peluang dari mula untuk berjaya. Jangan salahkan orang lain dan juga siapa yang kita tunduk jari ke orang lain. Yang kita ni tak boleh apa-apa. Ni kau lah ni yang suruh aku masuk bidang ni. Oh, kenapa aku masuk bidang ni? So benda tu sebenarnya terpulang pada diri kita. Bagaimana kita nak apply. Jadi antaranya adalah dalam bidang pendidikan kita boleh buat tuition. Yes, sangat-sangat senang. Kedua, tutor. Ketiga, kita boleh masuk bidang-bidang yang terbuka luas dengan hujung jari saja. Macam mana? Media sosial. Keempat, kita ambil saranan-saranan pada kerajaan. Kelima, kita ceburi peluang-peluang. Kita tengok, kita kaji apa yang boleh kita masuk. Sekarang ni banyak sangat orang yang kehilangan kerja. Dan banyak juga majikan-majikan yang ingin mencari orang yang boleh buat kerja. Jadi, semua tu ada depan mata kita. Cuma kita yang kena usaha sikit, insyaAllah. Dengan usaha tu, Allah akan bantu kita, insyaAllah. Okay, jadi itulah antaranya. 5 silap. Okay, moderator. Terima kasih Cikgu Tia.
Okey. Soalan yang apa tadi? Hafizi. Siapa tanya ni? Farhana Kadir tanya tadi. Okey. Ada lagi soalan daripada audien daripada Afizi Saari. Dia tanya, bagaimanakah graduan teater menyerapkan pendidikan dalam teater dalam kehidupan graduan? Panel kita, Saudara Fadil? Okey, menjawab soalan Afizi Afizi Syahri tadi. Okey. Ya, betul. Bagaimana kita nak macam mana? Ayat dia mengaplikasikan bagaimana graduan teater menerapkan pendidikan dalam teater dalam kehidupan graduan. Betul, betul. Nampak tak? Okay, sebenarnya macam ni. Sebenarnya kalau saya secara peribadi, saya seorang yang bahasa muda ada busy man dengan pelbagai benda, pelbagai perkara. Di Fakulti Filem dan Animasi di FITA masa dulu, saya program ni beritahu ni nak berkongsi program kat surau surau asrama saya memang selalu hadiri. Program yang berkupon saya selalu ceburi. Program UiTM saya memang UiTM iaitu Fakulti Filem dan Animasi FITA, saya memang akan terlibat untuk belakang tabir dan ada di pembaca doa. Program jadi nampak tak? Pelbagai program saya boleh lalui, sertai dan sebagainya. Tapi sebenarnya simple. Kita sebagai seorang graduan teater terutamanya, semua orang ada masa yang sama 24 jam dalam sehari. Jadi kita sendiri sahaja yang menentukan masa kita ni nak diagihkan, nak dibahagikan bagaimana. Contoh, saya dah tahu saya sibuk dengan program. Sebab saya pun dulu masa belajar di FITA pun saya dah pernah jadi yang di Pertua College YDP asrama. Saya dah pernah masuk bidang dijemput lagi jadi pengacara dekat UiTM dan juga program-program luar. Saya pernah terlibat dalam moderator di tempat-tempat lain. Saya tahu saya sibuk. Jadi dapat je assignment, saya segera melaksanakan. Kalau dapat dia tugasan, saya ikhtiar untuk membuat. Tak tahu, saya tanya orang. Kalau tahu, saya buat dulu. Kalau tak pandai, saya belajar dengan kawan-kawan dan tanya pendapat pensyarah-pensyarah. Begitu. Jadi sebab kita graduan teater tau. Kita kalau contohlah nak buat persembahan 1 jam yang penonton saksikan, yang penonton lihat adalah latihan 2 minggu sebelum 1 jam tadi. Tak kira lah tarian ke, berlakon ke, menyanyi ke, ataupun apa saja, terutama dalam bidang teater ni, iaitu meliputi tarian ada, menyanyi ada, berlakon ada. Persembahan tu 1 jam je. Sejam je. Tapi latihan 1 jam ni berapa lama? 2 minggu sebelum, 2 bulan sebelum, 5 bulan sebelum. Allahu Akbar. Jadi kita kena bijak membahagikan masa dan juga kita kena sedar diri, sedar ruang. Maksudnya kita bahagikan masa tu, sedar diri kita siapa? Macam mana kita? Maksudnya kalau saya pun tak ambil banyak-banyak masa. Saya sedar saya hanya ada motor je. Benda ada program contohnya jauh kan. Jadi pada masa sebelum ni lah. Okay. Jadi pada masa itu, saya ni ada motor je, nak pergi program jauh macam mana? Saya tanya orang lah nak tumpang. Jadi dia mudahkan untuk saya. Jadi saya sedar diri, saya sedar ruang. Dan masa bila kita nak utamakan kepentingan, masa bila kita nak utamakan satu perkara yang boleh ditangguhkan. Jadi kita kena bijak bagikan masa lah. Sebab kita faham orang seni sahaja orang seni. Saya serah pada moderator. Baik, terima kasih Abang Fadil. Okey Fazila, ada apa-apa lagi? Last soalan daripada audien, Milo Taha. Dia tanya, how to be create in theatre or arts education in this pandemic situation? Speaking. Kak Tia ke? Cikgu Tia ke? Saudara Fadil kita?
kita bagi kat Cikgu Tia kita. Okey, Cikgu Tia kita. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada tu sini hebat tu. Orang hebat juga dalam teater tu, Milo Taha. Masya Allah, hebat. Okey, bagaimana kita nak lebih, saya translatekan soalan tu. Bagaimana kita nak lebih kreatif dalam bidang kita, terutama dalam pandemik ini. Okey, semua itu adalah berbalik pada diri kita juga. Okey, kita jangan pandang kekurangan kita apa. Kita tengok apa yang kita ada. Apa kelebihan kita. Contohnya, kita boleh berkomunikasi. Itu je cara kita tahu. Pandai bercakap, pandai nak ambil perhatian orang. So, kita kena perbaikilah. Dan kita ambil kebolehan kita itu untuk lebih kreatif. Menjana income. So, sekarang ni memang melibatkan income kan. So, itu antara kelebihan dia. Okey, selain pada itu, contoh kita pandai bahagian editing, pandai bahagian suntingan, kita pandai bahagian dandanan ataupun digital. Kita ambil peluang itu untuk lebih kreatif dengan mewujudkan peluang menjana pendapatan juga ataupun membuat satu Allahumma salli satu studio ataupun satu mini lah macam kita sediakan. Contohnya kita wujudkan pertubuhan kan dengan kawan-kawan kita lah. Okey, kita buat wujudkan kreatif mini studio. Di mana semua orang kalau seandainya nak cari orang yang boleh edit poster ke, edit gambar ke ataupun sebagaimana kita bersama. So itu dah wujudkan satu Allahumma salli mewujudkan satu jaringan pendapatan, jaringan ejaan, jaringan sara hidup kita, peningkatan taraf hidup kita juga. So itu semua adalah perkara pertama sekali. Macam mana kita lebih kreatif, lihat pada kita punya kelebihan dahulu. Apa yang kita boleh pergi dengan kelebihan yang kita ada. Okay, so bila kita dah berjaya dalam kelebihan kita, takkan kita selama-lamanya kita nak duduk kat situ je. Kita mesti nak memperbaiki diri kita. Situ kita lihat juga dengan kita punya kelemahan. Apa yang boleh kita ambil untuk perbaiki sedikit sebanyak diri kita. Okay, so harap dengan penerangan ini, di mana kita dapat tahu macam mana cara kita untuk lebih kreatif. Apa yang saya kaji pakar motivasi semua kata, tengok apa yang kita ada dulu. So, kita create untuk lebih kreatif. Okay, baru kita proses untuk menjadi lebih baik itu. Alright, semoga Baik, dapat InsyaAllah. Okey. Kita pun dah kesuntukkan masa, jadi kita boleh bagi jawapan seterusnya kepada Abang Fadil. Saya ringkas dan boleh bagi kata-kata penutup. Okey. Okey, alhamdulillah. Wah, semuanya program ini sebenarnya sangat hebat dan saya rasa sangat bersyukur dan gembira. Okey. Jadi macam menjawab soalan Milo Taha tadi sedikit, inilah yang kita buat, iaitu kita buat secara visual. Ya, kita adakan program secara secara virtual macam ni. Kita tak jumpa tapi kita buat seni bersama macam ni. Jadi ini salah satu cara untuk kita mengekalkan momentum untuk terus berkarya meskipun tak ada dalam pandemik. Kita dapat berkarya secara online begini. Okey, jadi saya berharap kepada semua yang menyaksikan sehingga ke akhir perkongsian ini, jutaan terima kasih kepada UiTM, UKM, para pensyarah dan pelajarnya, Fakulti Pendidikan Animasi, pihak penganjur dan sebagainya, audien-audien penonton-penonton, dan juga kepada saudara Nasaruddin dan juga saudari Azila kerana sudi menjemput dan juga memberi peluang ini untuk kita berkongsi. Sebenarnya untuk semua, rezeki ada di mana-mana. Rezeki tak pernah salah alamat, tapi berilah alamat yang betul. Dah tahu bidang kita, bidang yang macam orang kata apa? Bercakap, bidang pengacaraan. Masuk bidang pengacaraan, applykan ilmu teater, masukkan ilmu teater dalam pengacaraan tersebut. Akan jadi lebih mudah untuk kita berinteraksi. Dah tahu kita ni minat masak, aplikasikan ilmu teater dalam bidang masakan. Macam mana nak masak aplikasi tak? Iyalah,
kita boleh buat video. Kan kita belajar teater ada rakaman, kita boleh buat dekat TikTok dan sebagainya. Itu saja. Jadi saya minta maaf ampun salah silap mengumpul 10 jari. Juga terima kasih banyak. Okay, nak akhir dengan pantun sikit boleh tak? Saudara Nasa, Zila. Boleh, boleh. Apa tu? Okey. Pantun Balik rumah makan Maggi. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Daun Pinang, daun Selasih, UKM, UiTM, Fita. Sekian. Terima kasih. Ya, terbaik. Alhamdulillah, sama-sama. Okay, kita dah sampai ke penghujung program kita malam ni, Nasa. Baik. Kita bagi Kak Tia pula untuk ucapan penutup. Ya. Cikgu Tia. Allahu Akbar. Okay, terima kasih. Rasa macam tak puas pembincangan kita kali ni. Masya Allah. Terlebih dahulu saya mengucap syukur pada Allah SWT kerana mengizinkan kita untuk bersama-sama menghadiri wacana ilmu, boleh kita katakan sebagai webinar ilmu InsyaAllah semoga kita dibawa lindungan Allah. Dan juga terima kasih kepada pihak penganjur UKM, UiTM dan juga Bakat Mai dan juga Masya Allah ni pelajar-pelajar dinilai ni, Masya Allah sangat hebat. Tanya doa saya semoga kalian menjadi insan yang hebat di luar sana insyaAllah. Okey, teruskan perjuangan. Baiklah. Kesimpulannya saya nak terangkan dalam dunia adaptasi dalam dunia teater ini, ia sangat luas. Teater ni sangat luas, sangat-sangat besar peluang yang boleh kita dapat. Sebab apa? Kita berkaitan tentang humanity, society. Jadi semua ini adalah satu advantage pada diri kita untuk bergerak dan juga memperluaskan dunia industri teater ini. Okay? Dan satu lagi, persoalan yang boleh saya dapatlah daripada Prof Azizain, di mana beliau kata, anda semua, kita semua ni adalah benih-benih tau. Benih-benih yang akan membuat pertumbuhan di dalam dunia industri teater. Jadi, bagaimana dan apakah corak-corak yang kalian ingin bawa? Apa yang kalian nampak dalam dunia ni? Seandainya kalian kata tak ada apa-apa dalam dunia teater ni, kosong, susah. Jadi bagaimana kehidupan teater akan datang? Seandainya kalian betul-betul tahu dan jelas dunia teater ni sangat besar dan banyak kita boleh dapat. Kat situ kita nampaklah masa depan negara. Okey? Jadi satu lagi kata-kata yang boleh mungkin menjadi semangat untuk kita terus berjuang dalam dunia industri kreatif ini adalah, kalau kita nak membunuh sesuatu bangsa, kita bunuh sejarah dia. Teater merupakan satu sejarah. Seandainya sejarah kita terbunuh dan dilupakan, hilanglah diri kita sendiri, jati diri kita sendiri. Jadi majulah diri insya-Allah dengan niat yang baik kerana Allah akan bantu kita. Okey? Wallahu alam. Terima kasih. Okay, terima kasih Abah Faldi dan Kak Tia. Jadi Zila, Ya. kita dah sampai di hujung acara kita. Jadi apa yang kita boleh teruskan? Daripada talk kita malam ni, kita boleh simpulkan teater tu sebenarnya tak semestinya benda yang susah untuk kita ambil apa semua kan. Banyak kebaikan juga daripada teater yang kita boleh ambil, yang kita boleh ikut. Okey, kita dah sampai ke penghujung program. Diminta semua panel dan para penonton membuka kamera bagi sesi bergambar sebagai tanda penghargaan daripada pihak kami. Sebagai penutup, saya Zila mewakili produksi teater mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel kami kerana sudi berkongsi pendapat tentang persoalan-persoalan kepada topik untuk forum malam ini. Tidak lupa juga kepada penonton-penonton dan sahabat-sahabat handal
saya terima kasih banyak-banyak yang setia menonton dari awal sehingga ke penutup ini. Okey, baik. Saya pula nak bagi tahu bahawa daripada mula sampai habis tadi apa yang kita belajar, apa yang kita nak belajar adalah bermula daripada niat, bermula pada minat. Jadi apa yang kita boleh dapat kat sini saya simpulkan benih-benih yang tadi tu yang kita pelajari daripada ilmu-ilmu daripada orang-orang, daripada guru-guru. Jadi kita boleh terapkan pada diri kita dan pada masa akan datang. Jadi kita umpama sebiji benih, apabila dicampak ke mana-mana pulau, ke mana-mana tempat, mungkin kita boleh tumbuh di situ. Jadi kita boleh manfaatkan ilmu-ilmu kita yang sebelum-sebelum ni dan kita gunakan pada tempat yang sepatutnya. Okey, sekian saja. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada panel-panel kita, para hadirin dan pensyarah dan juga penyelia daripada UKM, daripada UiTM dan juga Bakat Mai. Jadi dengan ini saya tutup majlis dan ucapan terima kasih lagi sekali kepada semua yang hadir. Jangan Okay, lupa baik. juga rasa kepada pelajar-pelajar yang dinilai bagi final year project kita, iaitu dari Produksi Teater Nur Atikah binti Rosli, Nurul Sahila binti Cik Hassan dan saya sendiri. Kepada daripada Teater Sinografi Fadlin Zunira Siti Aisyah Nasaruddin dan juga daripada produksi animasi 3D Muhammad Lukmal Hakim. Terima kasih banyak-banyak atas semua sokongan dan pertolongan daripada ahli grup kita. Okay, diminta semua buka kamera, kita nak ambil gambar. Semua penonton, fan-fan kita. Okey, sedia? Saya akan tangkap. Semua boleh buka kamera jika mahu. Okey, sedia? 1, 2, 3. Okey. Lagi sekali. 1, 2. Sekejap, sangkut. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Kita sudahi program kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih para pensyarah. Bye Zila. Tahniah semua. Bye-bye semua. Terima kasih semua. Okey, bye-bye. Terima kasih ya Tahniah. sedih. Terima kasih. Terima kasih Cik Lan. Terima kasih Cik Saad. Terima kasih Cik Saad. Cik Saad mana? Cik Lan, terima kasih Cik Lan sebab stay. Terima kasih Cik Lan. Mana satu Cik Saad? Mana Cik Saad? Dia ada Cik Saad ada lagi ke? Cik Saad mana? Terima kasih. Bye. Terima kasih Kak Lin. Terima kasih Cik Kak Saad. Lin. Cik Saad ada lagi Cik Lan. Terima kasih Kak Lin. Kita tengok dia. Good job. Terima kasih Kak Lin. Oh Cik Saad, Cik Lan nak tengok muka Cik Saad. Tak nampak. Cik Lan. Kalian semua, saya minta diri dulu. Okey Kak Tian. Bye, bye adik. Bye-bye. Tahniah. Terima kasih. Boleh. Cik Saad tak boleh on camera lah Cik Lan. Oh ya kan. Cik Saad pemalu. Artis ya? Cik Saad, Cik Lan tanya artis ke? Terima kasih Cik Lan, Kak Lin, Cik Saad yang stay daripada awal sampai ke akhir program. Bagus-bagus. Macam ni yang saya nak final year project. Maknanya ada satu yang bermanfaat untuk semua. Record tak apa yang saya minta tadi? Rekod. Waalaikumsalam Cik Saad. Lepas tu boleh tak apa yang record tu distribute kepada semua pensyarah dan yang ada tu. Sebab banyak knowledge baru lah saya tengok yang boleh dikongsi. Baik, Baik. boleh. Baik kasih all daripada UiTM, lepas tu you all punya tu memang hebat-hebat. Ini sebagai langkah permulaan you all.
Sebab one day nanti mungkin dalam 10-20 tahun ada new generation ni akan menggantikan orang lama tu kan dalam so you all ni millennium, muda millennium. So you all kena buat sesuatu. Lepas tu Kenal je lah. maybe you all boleh buat theater online. Macam mana Aswara buat theater online. Memang bayar Memang bayar. Masa akan datang insyaAllah kalau ada masa. Bukan kalau ada masa. Dia part of your, it's not your final project. Part of your business apa ni? Part of your business management. Sebab saya takkan jangka yang you all akan jadi pelakon star besar-besar kan. Melainkan you all akan terlibat banyak dalam production. Kalau terlibat dalam scenografi, you all kena ada grooming yang lain lah. Maksudnya kena tekun feel yang betul-betul lah. Itu memang kena lah. Kalau dari segi management, kalau memang saya kenal lah. Okey, itu saja. Terima kasih Cik Roslan. Terima kasih Cik Lan. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih Cik Lan. Selamat